Siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah daripada permulaan sehinggalah bila-bila kita selayaknya memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih lagi dihidupkan oleh Allah untuk kita mengisi amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita mengejar malam Al-Qadar. Kita berada pada 10 malam yang terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita isikan waktu yang ada ini dengan kita mendalami, mendekatkan diri kita kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pagi ini kita akan menyambung cerita Ashabul Kahfi, kisah Nabi Allah Musa dengan Yusha' bin Nun yang pergi mencari seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ilmu kepadanya yang tidak diberikan ilmu itu kepada Nabi Musa alaihi salam, yang disebut di dalam hadis namanya adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Pada kuliah minggu lepas, siri yang ke-38, kita telah membincangkan ayat yang ke-61, ayat 60, ayat nombor 60, ayat nombor 61 sehinggalah kepada ayat nombor 63. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 64, 65 sehinggalah kepada ayat nombor 69. Kita lihat nanti kepada kupasan ayat. Tapi kita mulakan dengan ayat nombor 64. Okay. Ayat 64 ni adalah ayat yang ayat yang menyebut tentang Nabi Allah Musa. Dia pergi mencari Nabi Allah Khadir, dia berpatah balik. Kemudian nanti kita akan sampai kepada berlakunya dialogs antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir. Jadi kita terlihat terlebih dahulu ayat nombor 64. Nanti nota insya-Allah saya akan berikan kemudian. Okey, kita lihat dulu ayat nombor 64. Okey. Ayat nombor 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau siapa yang ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 301. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala dzalika. Qala, dia berkata. Maksudnya qala tu merujuk kepada Musa berkata. Nabi Allah Musa berkata. Dia berkata kepada siapa? Dia berkata kepada temannya, iaitu Yusha' bin Nun. Apa yang Nabi Allah Musa berkata? Zalika, itulah, ma kunna nabgh, itulah yang kita kehendaki, itulah yang kita cari. Okey, itulah yang kita kehendaki, itulah yang kita cari. Itu sebenarnya kehendaki apa? Cari apa? Okey, kalau kita baca ayat sebelum ni, yang mana ayat nombor 63, Yusha' bin Nun menceritakan tentang bagaimana ikan yang mereka bawa itu telah hidup dan akhirnya melompat masuk ke dalam laut yang ada
laut di tempat mereka tertidur pada sebuah batu. Dekat itulah maksud kata Nabi Allah Musa kepada Yusha' bin Nun. Dia kata, oh, tempatnya ada batu yang kita tertidur tu, yang dekat pertemuan dua laut, itulah tempat yang kita nak cari. Iaitu tempat siapa? Tempat adanya Khadir. Okay. Lalu mereka berdua buat apa? Fartadda. Mereka pun balik semula. Maksudnya mereka pun berpatah balik semula. Kita kan jumpa perkataan fartadda kan. Dia macam orang kata murtad kan. Itulah dikaitkan dengan perkataan fartadda. Murtad ni orang yang berpatah kembali. Okey. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka pun berpatah balik ke situ, iaitu ke tempat pertemuan dua laut dan yang ada batu. Lalu mereka buat apa? Mereka ikut balik jejak langkah mereka telah datang tadi. Sebab mereka dah telajak ke depan dah. Jadi mereka patah balik. Mana tempat kita lalu tadi waktu kita sampai? Mereka pun cari, ikutlah jalan yang mereka telah lalui tadi. Okey. Kenapa Nabi Musa dia nak berpatah balik semula? Tempat yang awal-awal yang dia berehat sekejap sampai dengan dia tertidur di sebuah batu tu. Okay. Kalau kita baca dalam hadis, sebab kita dah sebut pada kuliah yang lalu, cerita Nabi Musa ni dia perlu disokong, dia perlu dibaca bersama dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis, hadis tu panjang, kita telah sebut pada minggu lepas, hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bagi tahu awal-awal kepada Nabi Musa sebelum dia berangkat pergi cari Khadir. Kita dah belajar sebelum ini, Allah perintah bawa apa? Bawa ikan. Jadi Allah mengatakan bahawa dalam hadis ni disebutkan bahawa iza faqadtal huta, iaitu Allah bagi tahu jika ikan tu hilang, farji', Allah kata kembalilah semula. Maknanya dalam hadis kata memang Allah dah bagi tahu awal-awal kalau ikan tu hilang, yang dibawa tu pergi cari balik ikan tu. Maksudnya kembalilah semula ke tempat ikan tu hilang. Sebab tu Nabi Musa tadi dia buat apa dengan Yusha' bin Nun tu, yang perkataan fartadda, mereka kembali semula. Kenapa mereka nak kembali semula? Kerana dalam hadis menyebutkan fa innaka satalqahu, kerana engkau akan jumpa dengan dia. Dengan siapa? Dengan Nabi Allah Khadir. Iaitu Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun, mereka berpatah kembali pergi ke tempat yang mereka tertidur sebelum ini pada sebuah batu di tempat pertemuan dua laut, dan di situlah ikan itu hidup. Kenapa dia hidup? Kita telah sebut sebelum ini, hadis menyebutkan di situ ada satu tempat air, mata air, yang kalau sesuatu yang mati kena mata air itu, benda mati itu boleh hidup seperti yang kena kepada ikan. Okay. Kemudian kita terus pergi kepada ayat 65. Jadi waktu kita baca ayat nombor 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang akhirnya Nabi Musa pun sampai dengan Yusha' bin Nun ke tempat ikan itu telah hidup. Maksudnya di tempat batu yang mereka telah tertidur sebelum, di pertemuan dua laut. Okay, pada ayat nombor 65. Okay. Jadi dalam ayat 65 ni Allah mengatakan fawajada, lalu mereka berdua. Mereka berdua ni maknanya Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun. Fawajada, lalu mereka berdua menemui, mendapati abada, seorang hamba
min ibadina, daripada hamba kami. Okey. Nabi Allah Musa dengan Yusha bin Nun jumpa seorang hamba Allah daripada ramainya hamba Allah. Siapa hamba Allah yang mereka jumpa tu? Abdan dekat situ. Siapa dia? Okey. Kalau kita baca ayat, saya sudah sebutkan bahawa sebelum ini, kalau kita baca ayat dalam Suratul Kahfi, kita tak akan menemui mana-mana ayat yang menyebut secara spesifik nama hamba tu. Tapi kalau kita baca dalam hadis, kita akan jumpa. Okey. Sebelum kita bincang tentang hamba tu siapa, okey, dengan lebih lanjut, mari kita nak membincangkan penggunaan kalimah dalam ayat 65. Okey, kita nak tengok dekat mana? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini, sebelum ni tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pernah dengar, pernah pelajari, kan dekat sini Allah mengguna perkataan ibad. Ibad. Okey, perkataan ibad. Ibad bermaksud hamba-hamba. Hamba-hamba na, iaitu kami. Okey. Dalam Quran, kalau kita jumpa Allah menggunakan perkataan ibad, menunjukkan hamba itu yang salih. Kebanyakan ayat merujuk kepada hamba yang salih. Okey. Tapi kalau kita jumpa perkataan abid, kebanyakannya merujuk kepada hamba yang tidak salih. Okey. Jadi dekat ayat 65 ni, yang Nabi Musa dengan Yusha bin Nun jumpa, hamba yang bentuknya ataupun sifat dia macam mana? Kita ibadina, oh dia bawah ibad. Kalau ibad tu dia salih. Kita tak jumpalah perkataan salih. Tapi perkataan salih itu, hamba itu dia salih, dia taat pada Allah. Allah menggunakan dengan perkataan ibad. Ia berbeza dengan abidun. Kalau abid, dia merujuk kepada, kebanyakan ayat merujuk kepada hamba yang tidak salih. Okey. Kat sini. Okey, kita jumpa. Lepas tu, kenapa Allah tak sebut je nama Khadir? Kan senang. Kenapa Allah sebut pangkat, gelaran? Kita panggil pangkat lah kepada Khadir. Kenapa Allah panggil dia abdan? Abdan maksudnya adalah hamba. Kenapa Allah nak panggil Khadir itu adalah hamba? Kenapa Allah tak sebut namanya Khadir? Kenapa Allah menggantikan nama Khadir dengan menyebut gelaran dia? Dia tu hamba. Okey. Masih ingat lagi tak? Masihkah kau ingat? Ingat tak? Waktu kita bincang ayat pertama dulu. Masih ingat tak ayat pertama dulu? Kan Allah Ta'ala memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pangkat apa? Dengan pangkat apa? Kan dengan pangkat Abdihi. ya, abdihi. Kan ingat tak ayat pertama? Kita tengok ayat pertama kan Allah Ta'ala menggelar Rasulullah dengan apa? Ala abdihi, hambanya. Sama tak abdan dengan abdihi? Sama. Kenapa pentingnya hamba ni? Tuan-tuan, perkataan hamba di sini merupakan pujian Allah, perhormatan Allah
kepada Khadir. Hamba dekat sini merujuk kepada hamba yang kuat ibadat dia, banyak ibadat dia. Hamba yang betul-betul hamba. Sebab tu pangkat abdan ni merupakan pangkat yang besar. Sebab tu kalau Allah declare kan, kalau Allah kata dia tu hamba aku, untung kita. Untung kita. Sebab penggunaan penyebutan hamba pada ayat dekat sini, konteks ayat ni nak menunjukkan bahawa sifat keubudiyahan, sifat penghambaan, peribadatan Nabi Allah Khadir. Lepas tu kita kena tekankan maklumat ni supaya kita tidak terlepas membincangkan, sebab kita bimbang orang hanya nampak ilmu Khadir saja, nampak pada ilmu dia, tapi orang tidak nampak pada penghambaan dia kepada Allah. Dia punya peribadahan dia kepada Allah. Sebab ada orang dia pandai, tapi dia tak ibadat pada Allah. Dia tak tunaikan perintah Allah. Ada kan, kita tahu kan, ada orang dia pandai, Allah bagi dia EQ dia, Masya Allah, pandai dia. Tapi akhlak dia, perangai dia tak ikut pun Allah. Tapi Khadir ni dia tak. Dia bukan sekadar Allah bagi dia ilmu, lagi kita akan bincang, tapi dia juga sebenarnya Allah puji dia. Pujian itu dapat pada gelaran hamba. Lepas tu pula, gelaran hamba tu pula memang hamba yang soleh. Sebab kita dah bincang tadi perkataan ibad. Lepas tu kenapa Allah kata kami? Kenapa Allah letakkan kami? Contoh kita kata, dia tu kawan kami. Kalau kita katakan, maksudnya kita mengaku dia kawan kita kan? Maksudnya apa? Nak menunjukkan bahawa kita tak malu nak mengaku dia tu kawan kita. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kaedah yang menyebut hamba-hamba kami. Maknanya Allah Ta'ala nak mengangkat darjat, nak memuliakan Nabi Allah Khadir ni, sehingga Allah nak letak juga kami tu. Sebab kami tu sendiri dah menunjukkan keagungan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala letakkan pula hamba kami. Maksudnya berganda-gandalah kemuliaan Nabi Allah Khadir. Rupanya dia orang salih. Ini kita kena bincang kat sini. Dia penting dekat latar belakang yang pertama sebelum kita masuk tentang ilmu dia. Dia ada kaitan dengan ilmu nanti. Kalau tuan-tuan nak dapat ilmu yang special, kan, jadilah hamba yang sebenar-benar hamba salih. Kita tak akan dapatlah ilmu yang orang lain tak dapat. Nanti kita akan cerita tentang jenis-jenis ilmu. Kat sini kita dapat belajar kan. Okay. Kemudian pula, perasan atau tidak, kenapa Allah gunakan dengan huruf tanwin? Abdan. Kalau guna tanwin, tak ada alif lam dekat depan dia, menunjukkan bahawa abdan ni adalah nakirah. Maknanya kata nama am. Dekat sini, kalau kita belajar, abdan dekat sini dah lah Allah sebut hamba, tapi dia bukan hamba yang biasa-biasa. Jadi kita kata bukan hamba biasa. Allah Ta'ala menggunakan bentuk nakirah umum, kata nama umum, nak menunjukkan bahawa Allah nak mengangkat dia tahu. Allah nak membesarkan dia. Litafkhim, untuk Allah mengagungkan Nabi Allah Khadir. Maksud dia kalau kita belajar, amati betul-betul macam, sini bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa. Maknanya dia, hubungan dia dengan Allah ni memang dekat sangat. Macam mana kita tahu dia dekat?
Sebab Allah panggil dia hamba. Lepas tu guna pula perkataan daripada ibadina, hamba-hamba kami. Lepas tu pula guna tanwin pula tu. Menunjukkan dia bukan orang yang biasa-biasa. Kalau tuan dah tahu maklumat ni, nanti senang nak faham kenapa namanya Khadir. Okey, dah jelas dekat sini kan? Okey. Jadi sebelum kita masuk maklumat yang berikutnya, pesan Nabi Allah Khadir, okey, kita dah sampai dekat sini, nanti kita bincang yang part dekat sini. Kita sampai dekat sini dulu. Okey, kita nak bincang. Hamba tu siapa? Okey, jadi kalau kita baca dalam hadis, kita akan jumpa saya tak berjalan pula. Okey, kita akan jumpa Nabi Allah Khadir tadi ni. Okay, tengok Nabi sambung dalam hadis tu. Nabi SAW bersabda, hatta intahaya ila sakhra. Ketika keduanya sampai ke batu yang besar tu, batu tempat mereka tertidur sebelum ni, rupa-rupanya hadis yang bagi tahu macam mana mereka jumpa Khadir tu. Fa idza rajulun musajja thawba. Mereka jumpa ada seorang lelaki yang menutupi dirinya dengan kain. Maksudnya dia telengkup diri dia dengan kain. Rupanya dekat batu tu ada seorang lelaki yang sedang menutupi dirinya dengan kain. Adakah dia tidur atau memang dia bentuknya macam tu? Wallahu a'lam. Okey. Lepas tu Nabi Musa buat apa? Fasallama alaihi Musa. Nabi Musa pun memberilah salam kepada seorang lelaki yang sedang menyelimutkan diri dia, tutup diri dengan kain tadi. Faqalal khadiru. Baru kita jumpa rupa-rupanya dalam hadis yang menyebut namanya Khadir. Lelaki yang Allah puji, hamba daripada hamba-hamba Allah yang Allah puji pada ayat kita belajar tadi tu, rupanya namanya adalah Khadir. Khadir pun dia jawab. Dia kata, wa anna bi ardikas salam. Dia kata, bagaimanakah salam di negerimu? Lepas tu Musa pun kata, aku ni Musa. Musa menjawab, aku ni Musa. Dia kata. Lepas tu Khadir pun menjawab kembali, Musa Bani Israel? Engkau ni Musa yang memimpin Bani Israel? Musa jawab apa? Naam. Ya, akulah orang tu. Maknanya, Nabi Allah Khadir ni, dia tahulah pasal Musa tu. Bagaimana dia tahu Musa tu adalah Musa daripada kalangan Bani Israel? Wallahu a'lam. Sebab kita pun tak tahu kisah kisah Khadir ni. Dia lahir kat mana, asal usul dia mana, kita tak tahu, betul tak? Sebab Quran tak cerita. Cuma Allah bagi tahu dia lebih mengetahui daripada Musa. Dia berada pada 2 pertemuan laut. Dia berada pada sebuah batu. Itu je kita tahu. Tapi dia ni asal mana? Kan? Allah tak bagi tahu. Maka kita serahlah kepada Allah. Maknanya dia tahu bahawa Musa ini adalah Bani Israel. Okey. Kita patah balik kepada ayat tadi. Kalau kita patah balik kepada ayat tadi, Allah ada memberikan tambahan maklumat dekat sini. Okey. Kita baca dekat ayat sini pula. Allah mengatakan, atainahu rahmatam min indina. Maka Allah kata, hamba yang daripada hamba-hamba kami itu Khadir tadi itu, kata Allah, yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat.
yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat. Okey, di sini kita kena tahu bahawa Nabi Allah Khadir ini, pertama, dia adalah hamba Allah daripada ramainya hamba Allah. Okey. Lepas tu dia ini Allah memberikan kepadanya rahmat. Okey. Kemudian Allah menerangkan lagi. Nabi Allah Khadir ni apa? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Okey, kami telah mengajarkannya ilmu daripada sisi ilmu. Perkataan ladun kita telah ulas sebelum. Apa beza ladun dengan inda? Tadi kita kena rujuk semula. Pada nota sebelum ni kita ada bincangkan penggunaan perkataan ladun berbeza dengan inda. Okey. Jadi dekat sini kita jangan kita abaikan perkataan kami. Kami. Okey, kami nak adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu ambil penekanan terhadap kami ini? Okey. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita bahawasanya Nabi Allah Khadir ni dia bukanlah Tuhan. Dia bukanlah orang boleh angkat dia pada darjat Tuhan, tidak. Tapi dia adalah hamba kami. Itu pertama. Kenapa? Kerana ingat tak, pada awal ayat suratul Kahfi, kalau kita baca ayat nombor 4, ingat tak ayat nombor 4 yang Allah memberitahu bahawa tugas Nabi SAW adalah nak memberikan peringatan kepada sesiapa yang mengatakan Allah ini mengambil anak. Jadi Allah tekankan. Nah, Khadir ini sebab orang tahu Khadir ini dia special. Kan? Jadi specialnya tadi itu sebenarnya ia bergantung penuh kepada Allah. Sebab Allah yang kurniakan kepada dia. Allah yang telah ajar kepada dia. Itulah penekanan dari sudut kami. Maknanya Nabi Allah Khadir ni dia juga adalah manusia. Dia juga adalah hamba Allah. Apa keistimewaan yang ada pada dia? Semuanya adalah daripada Allah. Dekat maklumat ni, orang selalu sebut ilmu laduni kan. Kalau siapa-siapa dia mendakwa ada ilmu yang dia dapat daripada Allah secara direct, kita kena tengok latar belakang dia. Sebab perkataan bukan senang nak jadi orang seperti Khadir. Okey. Sebab milladunna ni adalah Allah yang ajar. Okey. Bukan orang reka-reka lah. Okey. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar dekat sini apa? Kenapa dia ada kami telah mengajarnya ilmu pengetahuan? Okey, di sini kalau kita belajar, ilmu ni dia ada dua cara. Kita boleh dapat dia. Ada dua. Ilmu yang pertama yang kita melalui sebab-sebab dia. Waktu kita usaha, kita belajar, baru kita tahu. Ada ilmu yang jenis kedua yang memang Allah Ta'ala beri dari Allah. Maksudnya Allah yang bagi pada dia.
Ilmu yang bentuk kedua ni, okey, contohnya macam ni lah. Macam kita kan, contoh kalau macam kita nak mengajar lah contoh. Okay. Kita pun buatlah preparation. Biasanya orang mengajar ni dia selalu dapat ilmu tu. Dia panggil ilmu yang dia tak pernah planning dia nak cakap. Tiba-tiba ada je idea sampai. Itu dia antara contoh ilmu yang dia tak perlu baca buku, Allah bagi pada dia tu. Maksudnya ilmu tu datang dalam bentuk idea, Allah beri. Itu jenis ilmu yang kedua lah. Biasanya Allah beri. Sebab takkan kita nak cakap, kita kena hafal. Tapi banyak je idea tu sampai. Ini juga dikaitkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada Khidir ni dia sangat-sangat berbeza. Okay. Kita dah kenal tentang Nabi Allah Khadir. Kita dah tahu apa kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi kita bincangkan seterusnya tentang kenapa Nabi Allah Khadir ini, saya punya slide ni kadang-kadang dia dah penat sangat, dia jadilah kejap. Okey. Sekarang kita dah bincang tentang Nabi Allah Khadir ni kenapa dipanggil Khadir. Khadir maknanya hijau. Hijau. Okay. Kenapa dia dipanggil Khadir? Okay. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Innama summiyal khadira. Sesungguhnya dia dinamakan Al-Khadir. Annahu jalasa ala farwatin bayda. Kalau dia duduk di atas farwah. Farwah ni, dia adalah seperti tanah yang tak ada tanaman hijau. Tanah kering dia. Kalau Nabi Allah Khadir duduk di atas tanah yang tak ada tanaman, فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ. Maka tempat yang dia duduk tadi tu, yang asalnya berwarna putih tu, tak ada tumbuhan-tumbuhan hijau, maka akan bergoncang, bergoyang, dan di belakangnya tumbuhlah warna hijau. Maksud dia macam tu. Maksudnya asalnya tak ada tumbuhan hijau, akan keluar jadi tumbuhan hijau. Itulah di sebalik nama Khadir. Okey. Jelas tentang kenapa dia dinamakan sebagai Khadir berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu yang berikutnya nanti kita bincangkan adalah dia nabi ke dia bukan nabi. Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menentukan Khadir ni nabi ke tak nabi. Okay. Sebahagian ulama mengatakan dia tu nabi. Apa alasan mereka kata dia tu nabi? Alasan para ulama yang mengatakan tak, dia memang nabi. Okey, alasannya adalah kerana Nabi Allah Khadir dia telah membuat sesuatu yang luar daripada perkara yang kita dapat fikirkan. Dan kita tahu kan, nanti kita akan belajar macam mana Nabi Allah Khadir ni, dia bocorkan sampan, dia bunuh seorang budak, dia dirikan bangunan yang dah nak runtuh. Kalau kita baca pada ayat ni, dia dalil dia kat sini. Kita teruskan sikit saja. Okey, dekat sini jawapannya. Kita tengok contoh ayat dia dekat sini. Tengok ayat last sekali. Ayat last sekali ni. Ni.
dekat ayat nombor 82, kita tengok dekat sini. Ini antara justifikasi para ulama nak bincang Khadir tu nabi tak nabi. Kalau kita baca dekat ayat ni, dia kata wa ma fa'altuhu an amri. Dia kata apa? Dia kata aku tidak buat semua benda-benda 3 perkara tu mengikut fikiranku sendiri. Nampak tak ayat ni? Nabi Allah Khadir, setelah dia menerangkan kepada Nabi Musa, kenapa dia buat 3 perkara yang luar daripada kotak. Bukan luar pada kotak, dia buat tindakan yang tanpa ada kotak. Kan tak terfikir oleh Nabi Musa. Dia jawab apa? Dia kata aku buat semua tu bukan idea aku, dia kata. Menunjukkan apa? Siapa yang suruh buat? Di sini dalil yang para ulama mengatakan bahawa Nabi Allah Khadir ni dia seorang rasul, dia seorang nabi. Ada sebagai ulama pula dia kata, dia kata Nabi Khadir dia bukan nabi, tapi dia hamba Allah yang salih. Para ulama dia guna juga hujah ni. Aku tidak melakukan fikiranku, dia kata betul, dia kata memang Nabi, memang Khadir dia buat semua tu bukan daripada idea dia, tapi dari Allah. Okey, cuma pendapat kedua ni kata tidak semestinya dapat tunjuk ajar dari Allah mesti dia seorang rasul, mesti dia seorang nabi. Mereka guna alasan apa? Kerana dia kata ada manusia dia dapat ilham dari Allah. Allah yang gerakkan hati dia bertindak mengikut apa yang Allah nak lakukan. Tapi dia tu bukan nabi. Contoh siapa tuan-tuan perempuan? Yang dia buat ikut, dia bertindak tu ikut apa yang Allah suruh. Seperti mana kisah Mak Maryam pula. Seperti kisah Mak Musa. Kan? Mak Musa tu perempuan. Sudah pasti bukan Nabi lah. Kan Nabi mesti lelaki kan? Kan kita baca surah Al-Qasas. Itu dalil dia yang para ulama guna lah. Banyak lagi lah dalil lain. Okey, wallahu ta'ala alam. Okey. Cuma wallahu alam lah. Kita tak perlu nak berbalah dari sudut nak tentu dia Nabi ke tak Nabi. Dia seorang yang salih, sudah pasti. Sebab kita dah bincang tadi perkataan abdan min ibadina, itu sudah pasti. Tapi dia Nabi tak Nabi, wallahu a'lam. Okay. Maka dalam pengisian ini, saya memilih kepada dia itu adalah seorang Nabi. Oleh kerana itu, kita menyatakan Nabi Khadir alaihi salam. Wallahu a'lam. Kita tak kata secara muktamad lah. Okey. Jadi kita teruskan perbincangan kita tadi. Okey. Kita teruskan lagi dengan ayat yang berikutnya. Okey, sekejap ya. Okey, tadi kita dah sampai kepada ayat nombor berapa tadi? Nombor 65 kan? Okey, tuan-tuan nampak tak nota yang sedang saya paparkan sekarang? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Sekejap ya, sebab slide saya ni dia kadang-kadang dia lari. Kalau benar sekejap ya. Okey. Okey, kita terus dengan ayat nombor kejap. Okey. Kita teruskan dengan ayat nombor 65 ya. Ini ayat yang last kot untuk kita bincangkan. Okey, kita tengok ayat ini. Ayat 65. Okey, sekejap. Okey. Kita tengok ayat dia.
Ayat nombor 60. Okey, ayat nombor 66 ayat nombor 66. Okey. Setelah Nabi Allah Musa dapat bercakap dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam, maka Nabi Musa menyatakan hajatnya. Okay. Dia menyatakan apa tujuan dia cari Khadir itu. Maka Nabi Allah memulakan dengan dia mengatakan, qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya merujuk kepada Nabi Allah Khadir. Dia kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Okay, dia kata, boleh tak aku nak ikut engkau dengan syarat. Dia kata boleh tak aku nak ikut engkau, yang mana kalau aku ikut engkau, engkau ajarlah kepada aku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Yang mana apa yang Allah ajar kepadamu itu, ia boleh menjadi rusyda, menjadi petunjuk bagiku, ataupun apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu itu rusyda. Okey. Daripada ayat ini kita mendapati bahawa Nabi Musa tanpa segan silu dia memohon untuk belajar mengambil ilmu daripada Khadir. Okay. Kemudian Nabi Allah Musa ketika dia mengatakan bahawa tentang ilmu yang ada pada Khadir, tengok dia guna perkataan ulimta, dia tak cakap alimta. Kalau alimta, ilmu yang kau tahu. Tapi kalau ulimta, ilmu yang telah diajarkan supaya engkau tahu. Dia benda berbeza. Okey, lepas tu kenapa dia guna rusyda? Okey, kita tengok perbahasan dia. Okey. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi Allah Musa dia dapat jumpa dengan Nabi Allah Khadir. Tapi pada hadis ini dia ada maklumat yang tak ada pada ayat Quran. Lepas tu penting rujuk hadis. Dekat hadis ni Nabi Allah Khadir dia memberikan jawapan tentang ilmu yang ada pada dia. Sebab kalau kita baca ayat Quran, Nabi Allah Khadir sebut syarat-syarat nak belajar dengan dia. Tapi kalau kita belajar hadis, ada maklumat yang awal sebelum nyatakan syarat dia, Nabi Allah Khadir memberitahu ilmu dia tu ilmu dia macam mana. Okey, dia kata ya Musa, dia kata wahai Musa, dia kata inni ala ilmin min ilmillahi 'allamani. Dia kata sesungguhnya aku ni ada ilmu ni, semua tu ilmu Allah yang Allah ajar dekat aku. Dia kata, tengok betapa merendah dirinya pula Nabi Allah Khadir. Tadi Nabi Musa kan, dia kata kan, Musa kata, boleh tak aku nak ikut kau belajar? Tapi Nabi Allah Khadir pula cakap, dia kata, Musa, dia kata, ilmu yang kau nak belajar pada aku ni, itu ilmu yang Allah ajar pada aku. Dan engkau tidak akan dapat, la ta'lamu anta, dan engkau tak akan tahu ilmu tu macam mana aku tahu. Lepas tu Nabi Allah Khadir pun cakaplah pula,
wa anta ala ilmin ala ilmillahi 'allamakahullah. Dia kata, engkau ni pula Musa, ada ilmu juga yang Allah ajar pada engkau, dan aku pun tak tahu ilmu yang ada pada engkau. Maknanya Nabi Allah Khadir dengan rasa merendah diri dia, kan, dia pun menyatakan, dia kata dia nak bagi tahu bahawa engkau pun pandai juga Musa. Yang kau pandai tu, aku tak ada ilmu yang kau pandai tu. Macam tu juga aku Musa. Apa yang aku pandai ni, ianya dari Allah. Engkau pandai pun dari Allah. Ilmu yang aku tahu, engkau tak tahu. Ilmu yang engkau tahu, aku pun tak tahu. Lepas tu Nabi Musa pun disebut lagi, dia kata, hal attabi'uka, boleh tak aku nak ikut engkau juga? Nabi Musa sungguh-sungguh dia nak ikut. Jadi kalau kita baca hadis ni kan, kita jumpa maklumat tambahan kan yang tidak ada pada ayat Al-Quran. Jadi penting sangat hadis ni kita gunakan supaya orang tidak tertinggal nak menerangkan kesolehan Nabi Allah Khadir. Sebab orang disebut ilmu Khadir semata-mata. Kita terlupa nak paparkan watak Khadir tu. Rupanya dia juga seorang yang sangat tawaddu', seorang yang sangat merendah diri. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat pengajaran dia, kita dapat belajar dekat sini. Sekejap ya. Okay, kita terus pada pengajarannya. Sebelum kita tengok sekejap. Saya nak okey, kita tengok dekat dia punya tindakan selepas tadabbur. Okey, sampai ayat kita ambil daripada ayat 65 sampai ayat 66 tadi. Okey, apa yang dapat kita belajar setakat sampai ayat 66? Okey. Nombor 1, tindakan yang pertama, resolusi yang pertama. Okey, bagi saya, setelah saya baca kisah dialog di antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir, kita mendapati kedua-dua insan ini mereka merendah diri dalam menuntut ilmu. Nabi Allah Musa, walaupun dia lebih mulia darjat dia, pangkat dia daripada Nabi Khadir, sebab Nabi Musa ni Rasulul Azmi pula tu. Kita kan tahu Nabi Musa ni adalah Rasul yang kalimullah, yang bercakap terus dengan Allah. Semua orang tahu. Tetapi Nabi Allah Musa dalam bab ilmu, kan, dalam apa jua pun, kena merendah diri. Kita kena rendah diri. Nabi Musa dia sanggup tu, nak belajar tu, rendah diri dia untuk mengikut Nabi Allah Khadir. Sifat tawaduknya dia untuk dia belajar. Okay. Yang kedua, kita dapat belajar dekat sini. Kita kena belajar pada orang yang tahu tentang suatu ilmu. Maksud dia, kan Nabi Allah Musa, kan Nabi Allah Khadir tadi dicakapkan, engkau tak tahu ilmu yang aku tahu. Aku pun tak tahu apa ilmu yang kau tahu. Di sini kita dapat belajar apa? Tak semua ilmu kita tahu. Tak tahu semua. Tak ada orang yang boleh tahu semua. Kan? Ada yang dia tak tahu. Terbukti kan tadi daripada cakap Musa dengan Khadir pun dah nampak dah. Oh, rupanya ilmu Allah ni luas. Kan Khadir tahu ilmu lain, Musa tahu ilmu lain. Jadi kalau kita tahu ada orang pakar dalam sesuatu bidang, orang ni pakar pada satu bidang, maka kita belajarlah kepada orang yang ada bidangnya. Itulah ayat Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya.
So Nabi Musa dia nak belajar ilmu yang Allah ajar kepada Khidir yang Allah tak ajar pada dia. Dia nak belajar. Menunjukkan bahawa kita ni memang kena sentiasa belajar sebenarnya. Sebab kita tak tahu semua perkara. Dalam masa yang sama kita dapat belajar apa dekat sini. Rupa-rupanya kita ingat kita dah pandai. Rupanya ada lagi orang lebih pandai daripada kita. Macam kisah Musa dengan Khadir lah. Begitulah sampailah bila-bila. Kita kena sentiasa meletakkan diri kita, bukan kita je yang tahu. Ada orang lain yang lebih tahu. Seperti mana watak Nabi Allah Khadir terhadap Nabi Musa. Jadi kita teruskan dengan tindakan yang ketiga. Okey, tindakan yang ketiga, kalau kita dapat belajar tadi kan dialog tadi tu, kedua-dua Rasul, kedua-dua Nabi, kalau kita tengok Musa kan dia cakap dekat Nabi Allah Khadir kan, ulimta, apa yang telah diajar kepada, menunjukkan bahawa ilmu yang kita dapat ni, ilmu yang dimiliki oleh orang lain ni, mesti kita kena sandarkan kepada Allah. Allah yang telah mengajar. Allah yang telah mengajar. Seperti mana kata Nabi Musa kepada Khadir. Dia kata, boleh tak aku nak ikut engkau dengan engkau mengajarkan aku ilmu apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Maksudnya Nabi Musa, dia menyandarkan ilmu Khadir itu. Menyandarkan ilmu Khadir itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4. Kenapa Nabi Allah Musa disebut rusyda? Okey, nak menunjukkan bahawasanya nak cari ilmu, carilah ilmu yang boleh memberikan manfaat. Sama ada pada dunia kita dan juga pada akhirat kita. Kalau berakhirat ni memang tak dinafikan lagi. Ini menunjukkan bahawa tak semua ilmu ini dia rusyda. Dia membawa kepada kebaikan, membawa kepada dekat pada Allah, membawa kepada manfaat tak. Ada orang dia belajar ilmu yang tak betul. Belajar ilmu yang tak memberikan manfaat. Ada. Maka itu bukanlah konsep yang betul dalam menuntut ilmu. Jadi kita lihat perkataan rusyda dekat sini. Okay, kita pernah bincang sebelum ini pada doa penghuni gua. Kita pernah bincang yang mereka doa minta apa? Minta rosyada tu. Jadi ada perbezaan di antara ar-rusydu dengan ar-rasyadu. Okay, dalam kisah Nabi Musa tadi, dia menyebut apa? Rusyda, ra berbaris hadapan. Ada berbeza ra berbaris di atas. Kalau ra berbaris di hadapan, dia merangkumi ilmu kedua-dua ini. Ilmu yang bermanfaat dari sudut dunia dan ilmu yang bermanfaat dari sudut akhiratnya. Itu dipanggil rusydan. Kemudian ayat 67 dan 68 ni, yang ini insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu yang berikutnya. Kita buat pendek je pada hari ini. Sebab mungkin tuan-tuan penat qiyamulail, mungkin tuan-tuan ada urusan yang perlu dilakukan, nak tadarus lagi, nak apa. Jadi untuk ringankan pengisian kita pada pagi ini, maka kita berhenti pada ayat yang ke-66.
InsyaAllah minggu depan kita jumpa sekali lagi, ya, untuk kita sambung siri yang ke-40. Kita nak melihat apakah dialog yang seterusnya yang akan dinyatakan terlebih dahulu oleh Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa. Dan kita akan tengok macam mana Nabi Musa jawab balik. Kalau ayat 67 dengan nombor 66 adalah daripada pihak Nabi Allah Khadir, dan kita akan tengok macam mana jawapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Belum lagi mengembara ni, tapi baru nak masuk kepada fasa untuk bersetuju menerima sebagai Musa itu sebagai anak murid. InsyaAllah kita bincangkan nanti pada minggu hadapan. Jadi kita dapat belajar sedikit di sini tentang bagaimanakah caranya kita nak menuntut ilmu. Kita kena sentiasa merendah diri. Lepas tu kita kena sentiasa berpegang bahawa tak semua kita tahu. Ada lagi orang yang lebih tahu kepada kita. Dan kita apabila nak belajar, kita cari orang yang memang menguasai bidang ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Nota insyaAllah nanti saya akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aku ya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ilmu yang datang daripada Allah melalui ilham ni, ini ke yang dinamakan ilmu laduni? Ilmu ilham. Ya, kalau kita sebut yang tadi tu betul lah. Ilmu laduni ni dia bukan satu istilah. Laduni tu bukan istilah yang spesifik. Ladun tu maksudnya dari sisi. Ladun tu adalah dari sisi Allah. Itu maksud dia. Dia bukanlah ladun ni macam contoh kita kata ilmu fiqh, ilmu apa. Dia bukan spesifik. Tapi dia ladun ni maksudnya ilmu yang datang dari Allah. Dia tak disebut ladun ni saja. Dia kata min ladun ni maksudnya daripada Allah. Nah, ilmu yang Allah bagi daripada Allah. Ada ilmu yang kita dapat memang dengan asbab. Ada ilmu yang Allah bagi tanpa asbab. Okay, jelas? Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi kalau ada siapa-siapa mendakwa dia dapat ilmu direct terus daripada Allah, kita kena tengok dia tu siapa. Kan? Adakah dia abdan min ibadina? Kemudian macam mana dia boleh dapat direct daripada Allah sedangkan dia itu bukan Nabi. Kalau nak tahu kalau dia bukan Nabi kan, kita testing lah pada dia. Macam mana Nabi Musa dia tak dapat mengetahui benda yang tersurat. Kalau dia tahu kan, kalau dia tu Nabi. Tapi tidak ada dah manusia yang menjadi Nabi. Nabi sudah tiada. Okey, kita berhenti setakat ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.